Video kali ini cikgu akan bincangkan dengan kamu kertas peperiksaan percubaan bagi negeri Melaka. Ini untuk kertas satu lah ya. Jadi cikgu ada last sekali kertas nanti cikgu nak bincang yang melibatkan Selangor. Jadi hopefully dalam masa yang dekat lah. Kita pergi terus kepada soalan nombor 1. Antara sel yang berikut yang manakah mengandungi jumlah tertinggi jalinan endoplasma licin? Jadi kamu nak kena ingat tentang jalinan endoplasma licin. Jadi kalau tengok dekat sini ada nota dah untuk jalinan endoplasma licin, tentang mitokondria, tentang kloroplas, tentang jalinan endoplasma kasar. Yang ini yang nota yang cikgu buat lah ya. Dan cikgu ada buat video juga berdasarkan bab yang kedua tingkatan 4. Jadi ini adalah contoh soalan yang ditanya dalam trial yang melibatkan kepadatan organel di dalam sel. Jadi sel-sel ni dia ada banyak-banyak jenis sel. Jadi salah satunya sel ni dia ikut kepada tempat dan fungsi dia. Okay? Jadi dia akan berbeza struktur dia. Sebagai contoh, masa sel ni dia akan banyak apa? Dia akan banyak organel mitokondria. Okay? Mitokondrion dia akan banyak. Sebab apa dia banyak mitokondrion atau mitokondria? Sebab untuk penghasilan ATP. Jadi ATP itu dihasilkan untuk pengecutan dan pengenduran. Kemudian pankreas sel ni akan banyak apa? Dia akan banyak ni rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus untuk penghasilan enzim. Enzim apa yang dihasilkan di pankreas? Kita ada lipase, amylase, trypsin. Cikgu tak tulis lah, bagi tulis lah. Okey, sepatutnya kamu lah tulis dalam kamu punya kertas tu kan. Jadi itu enzim yang dihasilkan. Pankreas juga dia ada penghasilan hormon. Jadi ada dua hormon yang terkenal, insulin dan glukagon. Jadi sepatutnya lah bila nama pun student biology, kamu bila buat latihan-latihan ni, ulang kaji ni, kamu kena recall balik, kena activate balik kamu punya cerebrum tu untuk keluarkan semua maklumat tu. Sebab tu lah orang kata kalau kita asah otak kita ni, otak kita tu sentiasa digunakan dan dia akan lagi bagus lah. Dia akan lagi bagus. Macam kamu main game lah. Kalau lagi lama kamu main game tu, lagi mahir kamu dengan game tu. Sama juga otak kita. Kena selalu guna. Dan kena paksakan dia untuk ingatkan perkara-perkara yang penting dalam biologi ni. Kalau tidak, nanti kamu akan susah untuk keluarkan untuk jawab soalan exam. Kemudian kita ada sel saraf. Jadi sel saraf dia ada 3 jenis kan. Bila sebut tentang sel saraf ada 3 jenis. Kita ada sensory neuron, kita ada relay neuron, kita ada motor neuron. Jadi bila cikgu sebut tentang sensory neuron, motor neuron dengan relay neuron ni, boleh terus terbayang struktur dia tu macam mana? Boleh tak kamu terbayangkan terus struktur dia macam mana? Lepas tu ada nama-nama bagi struktur tu. Ada yang kita panggil synaptic knob, synaptic cleft, ada myelin sheath, kita ada node of Ranvier, ada axon, ya, ada cell body, ada nucleus. Dia boleh bayangkan tak struktur tu tanpa kita lukis? Kalau lukis, kalau kita dapat ada keupayaan untuk lukis, lagi bagus lah, ya, lagi bagus. Okey, tak nak buang masa lagi, kita pergi soalan nombor 2. Nanti panjang pula cerita dia kan. Jadi rajah satu menunjukkan sejenis pokok. Ni ada sejenis pokok. Jadi sebenarnya kalau ikut yang cikgu cari, buat carian dekat internet tu, dekat bahagian bawah ni kita panggil sebagai root system, sistem akar. Dan yang bahagian atas ni kita panggil shoot system. Dan bahagian-bahagian yang tertentu ni kita panggil sebagai organ. Okey, organ. Daun ni lah organ. Batang ni, akar, bahagian-bahagian tertentu kita panggil sebagai organ. Dan organ tu dibina daripada beberapa jenis tisu. Organ dibina daripada beberapa jenis tisu. Seperti contoh kita ambil daun. Tisu apa yang ada dekat daun? Kita ada palisade mesophyll tissue. Kita ada epidermis tissue. Kita ada spongy mesophyll tissue. Kita ada vascular bundle. Tisu ni kenapa kita panggil dia tisu? Sebab dia ada sel-sel-sel yang duduk dekat, berhampiran satu sama lain yang sama.
yang akan menjalankan sesuatu fungsi yang sama. Sebagai contoh, pada saat mesofil sel, dia ada mempunyai kepadatan organel kloroplas yang tinggi untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi boleh faham tak? Ini organizations of the cell. Organisasi bagi sel lah. Daripada sel sekecil-kecilnya menjadi tisu. Tisu menjadi organ. Organ menjadi sistem. Sistem membentuk organisme tersebut. Bab yang kedua tingkatan 4. Jadi sepatutnya Q ni, kalau ikut dalam gambar rajah yang cikgu ambil daripada internet ni, sepatutnya bila dia buat macam tu, bila dia buat macam ni, ini adalah sistem yang dipanggil sebagai root system. Dia bukan organ. Kalau organ mungkin kita ambil sebahagian kecil daripada akar tu, bolehlah kita panggil sebagai organ. Tetapi kalau keseluruhan, dia merujuk kepada sistem. Cikgu tak pasti kenapa dia bubuh jawapan organ ni, tetapi cikgu lebih cenderung kepada jawapan sistem. Kamu boleh tanyalah cikgu kamu kat sekolah ke, tanyalah siapa-siapa yang lebih mahir. Mungkin abang kamu kan, abang kamu PhD dalam bahagian tumbuhan, jadi boleh tanya dia. Mungkin dia ada penerangan yang lebih baik, lebih bagus, kenapa jawapan dia macam ni. Jadi baguslah untuk kamu. Mungkin kamu boleh berkongsi dengan cikgu ke, tapi cikgu yakin dan percayalah berdasarkan carian yang cikgu cari ini, dia adalah merujuk kepada root system, merujuk kepada sistem. Jadi tumbuhan ni mudah saja, ada root system dengan shoot system. Jadi tak tahulah yang ini ya. Jadi yang ini kita tinggalkanlah soalan ni, dan kemungkinan kamu boleh buat rujukan lebih lanjut kepada orang yang lebih mahir. Cikgu pun tak adalah tahu semua. Banyak juga ilmu yang kita terhad. Ya. Okey, kemudian kita ada gambar rajah diagram kedua ni. Rajah 2 menunjukkan satu tisu epithelium. Jadi ini masalah ya. Bukan masalah apalah. Jadi kita ada epithelium, endothelium, kita ada endodermis, epidermis. Jadi dia lebih kurang-kurang, kita dengar lebih kurang-kurang sama aja. Tetapi sebenarnya dia ada sedikit perbezaan lah dari segi ejaan itu, apatah lagi kan. Tapi ada juga kadang-kadang terminologis tu dia sama, tetapi terminologis tu dia berbeza, tapi dia sebenarnya merujuk kepada benda yang sama. Disebabkan bahasa Inggeris ni dia ada grammar dia, yang kadang-kadang disebabkan dia ada nouns ke, adjective ke. Cikgu pun tak faham sangat lah bahasa Inggeris ni, tak tahulah ya, lemah sikit lah, minta maaf banyak lah. Jadi grammar tu selalunya ada yang melibatkan plural dan singular. Jadi dia ada perkara-perkara yang macam tu yang menyebabkan sebutan dia tu akan jadi lain, ejaan akan jadi lain, tetapi dia merujuk kepada struktur yang sama ya. Jadi ni ada tisu epithelium. Jadi tisu epithelium ni cikgu tak ambil ya, kopi dia tak ada. Jadi kat mana yang merujuk kepada bentuk yang macam ni? Jadi jawapan dia adalah pundi udara dalam peparu. Ini jawapan yang diberikan oleh buku ni lah. Tapi cikgu adalah buat carian sikit lah. Contohnya tracheal lining ni, bentuk dia macam ni. Dia bentuk membujuk, memanjang macam ni. Itu adalah untuk tracheal lining. Tetapi untuk yang small intestine pula, ni terutama sekali ileum ni, dia ada bentuk villus macam ni, sel dia. Jadi itu structure dia lah. Yang ductus ginjal ni cikgu tak jumpa pula. Jadi mungkin kamu boleh buat carian kamu kan. Jadi kita kena rajin sikit lah ya. Tambah-tambah kamu yang nak ambil exam ni, kamu kena rajin lebih daripada semua orang yang ada di sekeliling kamu. Kamu kena lebih rajin daripada cikgu kamu, kena lebih rajin daripada ibu bapa kamu, untuk pastikan apa yang kamu nak tu kamu dapat. Ini bukan untuk orang lain, untuk diri kamu juga ya. Kamu usahakanlah yang mana kamu mampukan sehabis baik. Jadi jawapan dia adalah C yang diberikan tu. Okey, kemudian di sini ada, cikgu ambil sikit daripada internet tu. Jadi ada nama-nama dia ni, nampak macam dengar sama. Okey, adakah dia merujuk kepada struktur yang sama? Jadi kita cuba fahamkanlah sama-sama, supaya nanti kamu tak terkejut sangatlah. Kadang-kadang kita dengar orang lain sebut lain, orang ni sebut lain.
Tu yang pening biologi ni ya. Salah satu sebabnya pening biologi ni sebabkan perkara nama-nama ni kadang-kadang seolah-olah dia merujuk kepada struktur yang sama. Kita ada epidermis. Jadi epidermis ni, cikgu tak naklah buat carian secara terlalu mendalam sangat. Kita nak pergi struktur dia dalam epidermis tu apa. Selain daripada epidermis tu, di dalam tu ada struktur-struktur lain pula ke? Ada sel-sel tertentu ke? Tak ada lah sampai macam tu. Kalau cikgu nak buat macam tu, nanti kamu lagi bertambah-tambah banyak benda yang kamu nak kena ingat. Jadi kita pergi secara lightly saja, secara ringan-ringan saja supaya nanti tak terlampau memberat kepada kamu. Jadi yang pertama kita ada epidermis. Jadi outer cell layer of the most animal skin organ and also plant. Nampak tak, ada juga melibatkan plant. Kalau epidermal ni pula apa dia? Epidermal ni adjektif. Nampak tak, dia melibatkan grammar dalam bahasa Inggeris. Something related to epidermis. Nampak tak, dia related sebenarnya antara epidermis dengan epidermal. Sebenarnya dia related, dia ada melibatkan adjektif-adjektif ni. Cikgu pun tak tahu apa benda tau. Nak cerita mendalam nanti masalah pula kan. Lepas tu kita ada epithelial. Epithelial pula. Jadi related to epithelium. Kemudian epithelium ni one of 4 animal tissue. The other 3 is connective, muscle, nervous tissue. Kemudian the lining organ surface and blood vessel. Jadi in example epidermis. Jadi nampak tak? Di dalam epithelium ni sebenarnya ada epidermis. Ni, epidermis. Kemudian di dalam epidermis ni juga kadang-kadang kita panggil sebagai epidermal. Jadi macam mana perkaitan dia? Kita ada epithelium. Ada berkaitan dengan epidermis. Epidermis ada berkaitan dengan epidermal. Jadi epithelium juga ada berkaitan dengan epithelial. Okey? Semua tu ada berkaitan antara satu sama lain. Jadi sebab apa? Sebab struktur tu sebenarnya dia lagi kompleks berbanding dengan apa yang kita faham dan apa yang kita belajar dalam tingkatan 5 ni. Jadi janganlah kamu terlampau sangat memaksa diri kamu. Okey? Terlampau sangat memaksa diri kamu. Okey, seterusnya kita ada soalan nombor 4. Manakah antara berikut dipadankan dengan betul? Jadi kita ada parenchyma tissue, collenchyma tissue, epidermis tissue, kemudian sclerenchyma tissue. Nampak tak, ada perkataan epidermis. Jadi epidermis dia ada macam seolah-olah berkaitan dengan epithelium. Jadi epidermis dia outer cell layer of most animal skin and organ and also plant. Dia juga ada terlibat dengan plant. Jadi epidermis dia ada berkaitan dengan epidermal. Dalam buku nota dia guna perkataan epidermal. Jadi epidermal tu dia macam seolah-olah struktur yang sama lah, struktur yang sama. Jadi dia layer of outermost surface melibatkan stem, leaf, roots and young. Jadi dia ada bahagian yang epidermis tu pada struktur daun tu. Kemudian dia akan ada expose dengan cuticle. Maksudnya dia ada berlapisan dengan cuticle. Expose tu terdedah dengan cuticle lah. Jadi also exposed to the air, waxy and waterproof layer. Ni cuticle, ni bahagian cuticle. Jadi dia ada juga bahagian yang modified epidermal cell based on function. Sebagai contoh kita ada gut cell. Gut cell ni control stoma. Kemudian ada juga yang melibatkan root hair cell, akan increase surface area of the root to absorb water and mineral salt. Okey, jadi itu melibatkan epidermis. Cikgu terang dalam tu kadang-kadang sebab dia guna perkataan epidermis di sini. Untuk nota kamu dia sebut epidermal. Padahal benda yang sama lah. Ya, benda yang sama. Jadi dia akan mengurangkan kehilangan air kerana penyejatan. Reduce water loss due to evaporation. Ada tak? Ada ya, function dia reduce evaporation, water loss. Sorry, ini adalah function untuk cuticle. Dia bukan function untuk epidermis tissue. Ini adalah function bagi cuticle.
Cuticle bukan epidermis ya. Cuticle tu lapisan di atas. Ini adalah jawapan untuk cuticle. Kemudian kita ada collenchyma tissue. Collenchyma tissue provide support for woody plant. Collenchyma. Ya. Tak ada mention. Tak ada mention dalam nota ni. Jadi cikgu tak pastilah. Tak pasti. Kemudian kita ada parenchyma tissue, store water and mineral plant. Okey, untuk parenchyma, store water and minerals. Kita scanning jawapan dia ada tak? Store water and tak ada. Tak ada ya. Jadi tak ada. Tak pasti jugalah, kemungkinan betul, tak pasti juga, tapi tiada dalam nota. Kemudian parenchyma tissue ni provide mechanical support for mature plant. Jadi ada tak? Nampak tak yang ni? Okey. Ni. Tak apa nak ni kan. Support mechanical strength for matured plant. Specifically sama, tak ada beza, bukan tak ada beza lah, dia sama dengan jawapan yang ada dekat sini. Provide mechanical support to matured plant. Jawapan yang confirm adalah D lah, ya. Kemudian apakah proses yang berlaku apabila batang sawi direndam dalam larutan hipertonik? Jadi larutan hipertonik, ni ada beaker, kemudian kita rendamlah batang sawi dalam larutan hipertonik. Jadi bila larutan hipertonik dekat luar ni, dia akan tinggi, bahan telarut. Dia akan tinggi bahan telarut ataupun tinggi, mudah bahasa Inggeris kan. Bahan telarut tu bahasa Inggeris kita panggil solute. Dia tinggi solute, dia akan menyebabkan rendah dia punya water potential. Okey, dia akan rendah water potential. Jadi air akan kurang dekat luar berbanding dengan dalam. Berbanding dengan dalam ni. Jadi apa yang berlaku kemudian akan menyebabkan air akan keluar. Bila air akan keluar, itu akan menyebabkan plasmolisis. Okey, plasmolisis. Sebab ini melibatkan tumbuhan. Dia akan kehilangan air, plasma membran akan menjauhi dinding sel. Air akan keluar daripada vakuol, menyebabkan nanti cytoplasm tu akan mengecut, akan menyebabkan dia akan tarik plasma membran menjauh daripada dinding sel. Jadi kalau sel tu dia bentuk macam ni, jadi okey, dia akan tertarik lah. Plasma membran tu akan tertarik. Sepatutnya dia akan duduk berhampiran, lapis berlapis dengan dinding sel. Tetapi sekarang ni dia dah menjauh. Jadi bila sebut tentang crenation, kamu sepatutnya kena tahulah crenation tu apa. Benda ni dah belajar. Sepatutnya bila sebut crenation boleh terus terbayang dalam kamu punya minda, dalam cerebrum kamu tu, apa benda yang berlaku ni waktu crenation ni. Apa yang menyebabkan crenation ni berlaku. Boleh nampak air tu bergerak daripada mana ke mana ni. Akan menyebabkan sel darah merah tu jadi apa. Boleh tak bayangkan? Kalau boleh bayangkan, baguslah. Maksudnya kamu ada minda biologi, ya. Seterusnya, diplasmolysis. Apa yang berlaku sebenarnya diplasmolysis? Kenapa nama dia diplasmolysis? Seolah-olah sama dengan plasmolysis ni. Mesti ada seolah-olah kaitan, tak banyak pun sedikit dengan plasmolysis. Tapi cikgu tak nak terang lah. Ya, cikgu cerita ni supaya dia dapat trigger kamu punya ingatan, dan kamulah tulis sendiri apa benda yang berlaku ni dekat diplasmolysis. Tulislah. Bukan tulis ni kadang-kadang bukan sebab apa? Sebab kita nak kuatkan lagi ingatan kita, nak biasakan kita dengan fakta-fakta tentang diplasmolysis tu. Seterusnya hemolisis. Jadi hemolisis ni apa yang berlaku pada hemolisis? Ya, apa yang berlaku pada hemolisis? Okey, itulah antara yang mampu cikgu bincangkan dengan kamu ya. Cikgu bukan nak ajar kamu, nak ajar sangat kamu, cuma nak bincangkan supaya nanti dia jadi ulang kaji kamulah. Sebenarnya yang paling utama sekali kamu tu sendiri nak macam mana. Okey, kamu nak usaha macam mana. Cikgu pun tak pastilah ya. Kamu nak macam mana. Hopefully kamu bersemangatlah untuk ulang kaji, untuk bersedia lebih awal untuk kamu punya SPM.
Okey, jadi bila cerita tentang solution ni, ada jenis kita panggil hypertonic, hypotonic, isotonik. Ini melibatkan solution ya. Kita tak cerita di dalam sel. Dalam sel pun kita boleh sebut hypertonic, hypotonic, isotonik juga. Boleh, tak ada masalah. Dalam darah pun kita boleh sebut hypertonic, hypotonic, isotonik, boleh juga. Tak ada masalah. Cuma sekarang ni yang kamu belajar waktu tingkatan 4 bab yang ketiga tu adalah melibatkan larutan. Ada 3 perkara yang melibatkan bahagian je yang kamu kena faham. Satu, kita ada solution, larutan. Yang kedua, kita ada solvent. Yang ketiga, kita ada solute. Janganlah sampai sekarang kamu tak dapat bezakan 3-3 ni ya. Yang ini dah belajar waktu PT3 dulu. Kata 1, 2, 3 tu dah belajar tentang solute, solvent dengan solution. Okey, soalan nombor 6. Jadi nampak ni cikgu tahulah, ni mesti pergerakan air. Okey, jadi air tu akan bergerak daripada kawasan mana ke kawasan mana. Air akan bergerak daripada kawasan tinggi water potential. Cikgu selalu sebut water potential. Jangan guna kepekatan air. Kita sebut air pekat tak pekat. Kita sebut air keupayaan air. Keupayaan air tinggi, keupayaan air rendah. Jadi dia akan bergerak daripada kawasan tinggi keupayaan air ke kawasan rendah keupayaan air. Water potential. Jadi selalunya tinggi water potential ni kita panggil sebagai hypotonic. Kalau rendah water potential ni kita panggil sebagai hypertonic. Okey. Jadi nampak tak sini dia larutan garam pekat. Sini ni hypertonic. Dia low water potential. Okay, low water potential, hypertonic. Yang kawasan ni dia kawasan hypotonic. Cikgu kadang-kadang campur sikit lah bahasa Inggeris bahasa Melayu. Sebab ada student dia minta suruh ajar bahasa Inggeris, ada minta suruh guna bahasa Melayu. Jadi kadang-kadang pening kepala ya. Kita bercampur-campur ni cikgu pun jadi pening. Jadi cikgu cubalah yang mana yang cikgu terlintas waktu cikgu buat video ni. Kalau terlintas waktu tu bahasa Inggeris, cikgu guna bahasa Inggeris lah. Kalau terlintas bahasa Melayu, cikgu guna bahasa Melayu. Untuk kertas 2 masalah sikit lah. Kertas 1 ni tak ada masalah sangat lah. Kamu boleh baca bahasa Inggeris pun boleh, bahasa Melayu pun boleh. Jadi air akan bergerak daripada kawasan hypotonic ni ke hypertonic. Jadi air akan meninggi. Okey. Jadi air akan meninggi, kawasan ni akan merendah lah air dia. Dia akan rendah. Jawapan dia adalah A. Yang lain tu boleh baca lah. Bacalah, cikgu nak baca sesuatu ni boleh terkeluar lidah ni. Jadi panjang lidah kalau baca banyak sangat. Cikgu merapu dah tu ya. Jadi yang manakah struktur hormon? Okey, kita ada hormon. Jadi sebelum ni ada yang melibatkan enzim dan hormon kan. Enzim dan hormon ni adalah tertiary. Dia adalah tertiary. Jadi yang ini dia tertiary protein. Tertiary protein yang inilah. Yang ini primary, yang ini secondary, yang ini tertiary, yang ini quaternary. Okey, nampak tak sama kan? Kalau hormon dengan enzim. Ada soalan sebelum ni yang melibatkan enzim. Soalan nombor 8. Rajah 4 menunjukkan kesan kepekatan substrat terhadap kadar tindak balas enzim. Jadi kadar tindak balas ni dia dah rata. Dia dah sama, dia dah constant. Kenapa dia dah sama? Disebabkan oleh dia dihadkan oleh sesuatu perkara. Kalau di sini adalah kepekatan substrat, maksudnya bila sampai satu tahap, substrat tu walaupun dia bertambah, tetapi tindak balas dia tetap pada tahap yang sama. Ni kadar tindak balas dia tetap pada tahap yang sama. Jadi kalau cikgu buat kadar tindak balas dia, contohnya cikgu buat 10 kadar tindak balas. Ustaz, tak naklah 10, kita ambil 40. Kita ada kadar tindak balas dia 40. Jadi substrat ni, okey, sini 40 lah. Sini ada 40 substrat. Kadar tindak balas dia 40 terhadap 40 substrat yang ada. Jadi kalau substrat itu bertambah 50 pun, kadar tindak balas tetap 40. Dia tak boleh bertambah, tak boleh lebih daripada tu. Sebab apa? Sebab dia dah capai tahap maksimum. Okey, dah sampai tahap maksimum. Macam cikgu selalu ceritakan tentang orang yang naik bas. Kita ada bas kan. Jadi bas lah.
Jadi bas ni boleh bawa 40 orang. Ni bas yang boleh bawa 40 orang lah. Tak kira lah bas tu 44 ke 30 ke, tengok tak nak cerita tentang bas-bas lain tu. Tapi bas ni boleh bawa 40 orang. Jadi kalau ada 2 orang kat sini, dia naik bas, dia adalah hantar ke final destination dia. Okey. Ini bergerak lah, bawa 2 orang. Kemudian meningkat ada 4 orang pula. Jadi dia bergerak lagi, ada 4 orang. Kemudian ada 6 orang. Dia bawa lah 6 orang. Kemudian ada naik-naik kan. Ada 39. Dia bawa lah ada 39 ke final destination. Ada 40. Dia bawa 40. Nampak tak? Graf dia akan semakin lama semakin menaik. Tetapi kalau dah ada sampai 44 orang, berapa orang yang boleh masuk dalam bas? 40 juga. Jadi 4 orang ni kena tunggulah. Ni 4 orang kena tunggu. Kalau ada 50 orang, berapa orang yang boleh masuk dalam bas? 40 juga untuk dihantar pergi ke hujung. 10 orang lagi kena tunggu turn dia. Kalau ada 60 orang, nampak tak? Dia semakin ke sana tu semakin banyak lah substrate. Substrate ni adalah bahan yang nak ditindak balas dengan enzim. Jadi 40, 20 akan kena tunggulah, 40 akan sampai ke final destination. Ya. Jadi itu yang boleh cikgu nak terangkan lah. Tak tahulah kamu boleh faham ke tak ya. Cikgu ni cubalah ya, nak bagi mudah, kadang-kadang tak pasti jugalah bagus ke tak bagus ya. Kalau kamu jumpa cikgu yang lebih bagus yang kat YouTube ni, pergilah belajar kan. Kadang-kadang banyak cikgu tengok YouTube yang lain-lain tu, cikgu-cikgu yang lebih hebat lah daripada cikgu. Tak ada masalah, kamu boleh pergi mana-mana saja, asalkan yang pentingnya kamu tu sendiri. Okey, bukan YouTube channel ni, bukannya channel cikgu ke apa yang cikgu ajar kan, bukan penting pun. Yang penting tu kamu tu sendiri. Kamu nak yang macam mana, nak faham macam mana, nak bagi boleh juga macam mana. Okey, nak bagi dapat A tu macam mana. Kamu tu yang nak kena pastikan kamu usahakan sesuatu yang membolehkan kamu capai apa yang kamu nak capai. Okey, apa benda ni? Apakah sebab bagi tindak balas enzim pada fasa Y? Okey, fasa Y ni dia dihadkan lah. Kalau ada substrate concentration ni dihadkan oleh enzim. Okey, dihadkan oleh enzim. Enzim tak banyak, enzim ada banyak tu saja. Jadi tak boleh enzim tu walaupun dia sangat spesifik, dia kena pecah ikut dia punya tahap maksimum, kemudian barulah dia pergi cari substrate yang baru pula. Ya. Enzim tu dah banyak tu saja. Jawapan dia adalah D lah. Ini adalah yang lain-lain ya. Cikgu tak naklah terangkan ya. Panjang pula nanti. Kamu sepatutnya kamu kena refresh balik, ingatkan balik. Kemudian ada yang cerita tentang lock key hypothesis tu. Okay, lock key hypothesis tu dia nak cerita tentang betapa fitnya, betapa spesifiknya enzim tu, dia barulah dia boleh bertindak balas dengan substrate. Kalau substrate tu tak masuk dengan dia punya tapak aktif tu, active site dia tu, takkan ada apa-apa berlaku pada substrate tu. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan hipotesis untuk lock key hypothesis tu. Dia ada satu lagi kita panggil juga induced fit hypothesis. Dia bukan nak cerita tentang penghasilan substrate, tak. Bukan nak cerita tentang penghasilan substrate. Dia nak cerita tentang bagaimana untuk dia bertindak balas, sesuatu tu kena fit antara satu sama lain. Dia kena ngam antara satu sama lain, seperti kita lihat kunci dengan mangga. Kunci dengan mangga tu, kita bila masukkan dia betul-betul fit, sehingga kita boleh unlock the key. Unlock the ni lah, lock lah ya. Nombor 5. Nombor 5 pula, nombor 9. Rajah 5 menunjukkan potongan daging yang dilembutkan menggunakan daun betik. Maka apakah potongan daging dalam bekas mi menjadi lebih lembut, lebih cepat? Shredded. Shredded ni maksudnya kita dah pecahkan sel-sel tisu-tisu yang ada pada daun papaya tu, menyebabkan terbebasnya enzim-enzim yang boleh bertindak balas dengan daging-daging tu. Jadi dia akan lebih banyaklah enzim.
Okay, lebih banyak enzim yang dihasilkan daun betik yang dicari. Mudah aja sebenarnya. Seterusnya nombor 10, jadual 1 menunjukkan substrate dan pH optimum bagi 4 jenis enzim. Jadi nak tak nak memang kena ingatlah tentang enzim-enzim ni. Boleh terbayang tak kan? Kamu tengok muka adik kamu. Tengok muka adik kamu, muka ayah kamu ke, di sebalik muka tu ada nampak gigi tak? Di sebalik gigi tu ada nampak lidah tak? Di sebalik lidah tu ada nampak tak kelenjar-kelenjar air leo? Okey, yang sedang merembeskan air leo lah, yang mengandungi air, mengandungi amylase, mengandungi lysozyme. Kemudian gigi akan buat apa? Gigi akan pecahkan, akan cernakan makanan tu secara mechanical digestion, pencernaan mekanikal. Kemudian adanya bahan kimia yang dipanggil sebagai enzim ni, iaitu amylase, akan pecahkan starch kepada maltose. Dia akan pecahkan kepada maltose. Apa jadi kat protein? Protein tak jadi apa-apalah, cuma dia dipecahkan kepada molekul-molekul yang lebih kecil oleh gigi dan lidah. Lidah buat apa? Lidah akan gaulkan. Dia sebagai penyenduk. Sebagai senduk penyenduk. Adakah orang sebut penyenduk? Dia sebagai senduk yang akan gaulkan makanan tu dengan air leo. Okey, kemudian dia melembutkan lagi makanan tu, akan ditelan secara bolus masuk ke esophagus. Boleh bayang tak? Okey. Jadi cikgu nak cerita nanti panjang lah pula. Jadi sepatutnya kamulah yang nak ambil exam ni kena refresh balik ingatan kamu tentang maklumat-maklumat yang ada di dalam bab tu, melibatkan sistem pencernaan daripada mulut ni, sehinggalah dia pergi tersimpan di rektum sebagai najis. Kemudian berlakunya absorption of water, menyebabkan najis tu kalau tak dibuang dia akan sekeras-keras batu, as hard as a stone. Okey. Jadi kalau yang ini fat, protein, polypeptide, starch. Tapi yang paling jelas sekali protein lah. Dia mesti pH dia acidic. Okey, dia mesti pH dia acidic. Kenapa acidic? Kalau tidak acid, pepsin tak boleh nak bertindak balas. Kena ingat sel yang ada dekat stomach wall tu. Sel apa? Ada 3 jenis sel. Ada parietal cell, chief cell dengan mucous cell. Apa yang rembesan dia? Cikgu tak nak ulang lah yang itu ya. Kalau tengok video-video cikgu yang sebelum ni, ulang cerita yang itu, supaya nanti kamu terbiasa dengar benda tu, kamu tak terkejut sangat. Sama jugalah kamu, kalau kamu dah setiap kali jawab paper exam trial ni, kamu tulis. Setiap kali tulis. Takkanlah kamu dah jawab 7-8 paper trial kamu tak ingat. Mesti ingat punya lah. Ya, mesti ingat punya. Kenapa kita kena ingat? Tak semestinya kita ingat tu kita boleh jawab ya. Tapi dengan sekurang-kurangnya kita ingat, kita ada keupayaan untuk keluarkan balik maklumat tu daripada ingatan kita dan tulis di dalam soalan struktur. Soalan struktur ni adalah soalan yang akan menentukan kamu dapat A atau tidak. Okey, soalan objektif ni akan menentukan kamu lulus atau tidak. Bagus atau tidak adalah soalan struktur. Grade kamu. Sebab markah banyak di situ. Soalan struktur pula kertas 2 ya, kertas 2. Kertas 2 ni banyak kamu kena keluarkan jawapan kamu sendiri. Kertas 1 ni ada jawapan. Kamu kalau bernasib baik entam betul, dapat 50/50. Mana nak tahu? Tapi kamu kalau kertas 2 tu kamu tak tahu jawapan apa, kamu nak entang, kamu nak tulis apa? Kan? Dah lah sangat-sangat spesifik nama-nama dalam biologi ni. Pepsin ni, dia nak pepsin kan. T represent. Okey. Ini interface lah. Ini yang cikgu ada tulis kan. Ni ada dalam nota cikgu lah ya. Siapa yang beli yang bahasa Inggeris tu ada lah, cikgu buat penerangan. Okey, interface. Interface ni ada 3 subfaces. Okey, dia ada G1, S, G2. Okay. Ada G1, S, G2. Kemudian dia ada M phases. Kemudian ada cytokinesis, kalau ikut yang inilah. Jadi
T itu represent cytokinesis. Jadi pun cikgu tak nak pergilah ulang satu-satu ya. Dekat G1 apa berlaku? Dekat S apa berlaku? Dekat G2 apa berlaku? Kemudian dekat mitosis pula, apa fasa yang ada dalam mitosis tu? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Dan boleh tak kamu bayangkan pergerakan kromosom tu macam mana dia bergerak? Atau macam mana kedudukan dia, keadaan dia di dalam sel tu? Boleh bayang tak? Kadang-kadang biologi ni walaupun kita belajar, paling tidak pun kalau kita boleh bayangkan tu, maksud ingatan kita kuat terhadap perkara tu. Tapi kalau kita tak boleh nak bayangkan kadang-kadang, maksudnya ingatan kita tak pernah kuat sangat. Cikgu tak tahulah kamu suka ke tak cikgu cakap macam tu kan. Cikgu ada orang kata cikgu ni duk merapu lah. Kemudian yang ini yang melibatkan meiosis. Jadi yang ini dia bersusun pada metaphase plate. Okey. Dia bersusun pada metaphase plate. Jadi yang ini dia meiosis metaphase 1 lah. Macam mana cikgu tahu dia metaphase 1? Sebab dia dalam keadaan kromosom homolog. Jadi yang ini mestilah anaphase 1. Sini mesti telophase 1. Okey. What is the chromosomal behavior at stage P? Jadi kromosom homolog tu akan ditarik ke opposite pole. Jadi homologous kromosom ni akan separate, akan move to opposite pole. Yang ni adalah untuk anaphase. Cikgu ni lah apa benda tulis tak tahu. Anaphase 1. Kromosom thicken and condense ni kemungkinan berlaku pada prophase 1. Kromosom arrange themselves ni dekat metaphase 1. Pair up and crossing over ni prophase 1. Okey. Antara yang berikut sel-sel badan manusia yang dihasilkan melalui proses meiosis. Sangat mudah. Sangat mudah. Mestilah ovum ataupun sperm. Dua jenis saja. Dia akan hasilkan gamet. Gamet ni juga kita boleh panggil dia sebagai reproductive cell. Sel pembiakan. Yang dihasilkan oleh apa? Organ pembiakan, iaitu reproductive organ. Ataupun kita boleh panggil apa? Kita panggil dia gonad. Ada S tak salah ya. Reproductive organ. Kemudian dalam sel, dalam nukleus ada kromosom. Jadi kromosom tu nombor 1 sehinggalah 44 kita panggil dia sebagai autosom. Okey. Nombor 45 hingga 46 kita panggil sex kromosom ataupun chromosomal sex. Sex. Boleh ya? Kemudian kalau secara umumnya, kalau yang melibatkan genetik ni ada dua jenis sel, iaitu somatic cell dan kita ada reproductive cell. Jadi liver cell ni somatic cell, nerve cell ni somatic cell, epithelium ni somatic cell lah. Ya. Jadi sebab apa? Sebab yang ini adalah reproductive cell. Itu kalau kita cerita tentang dalam bidang genetik lah, melibatkan genetik ataupun melibatkan pembiakan. Soalan nombor 14. Antara yang berikut yang manakah menerangkan peristiwa ini crossing over ataupun pindah silang. Okey, pindah silang. Pindah silang ni berlaku waktu bila? Waktu prophase 1. Prophase 1 ni sebenarnya dia ada fasa dia. Nanti kamu belajar nantilah, ada apa? Leptotin lah, zygotin lah, diakinesis lah, diplotin lah. Cikgu dulu belajar. Allahu Akbar. Ya. Rasa dah pecah otak, panas kepala. Banyak sangat. Dah lah prophase banyak pula tu kan. Tiba ada pula sub phases dekat bawah dia tu. Tak apalah, untuk kamu punya SPM ni, dia ada prophase 1 saja. Yang mana di situ akan berlaku crossing over. Waktu dia nak membentuk homologous kromosom ni, dia nak mencari pasangan. Yang satu ni adalah paternal kromosom, kemudian yang satu lagi adalah maternal kromosom. Dia dipanggil sebagai sinapsis. Kemudian dia akan membentuk
tetrad ni lah. Tetrad tak salah cikgu ya. Tetrad tu bivalent. Kemudian dia akan berlaku pindah silang pada tempat yang dipanggil sebagai kiasmata. Okey, kiasmata ada juga dipanggil sebagai kiasma. Antara yang berikut yang manakah menerangkan peristiwa tersebut? Penukaran bahan genetik berlaku. Seterusnya soalan nombor 15. Antara yang berikut yang manakah merupakan makronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan? Makronutrien. Jadi ada dalam nota cikgu tu. Cikgu pun dah terangkan. Jadi makronutrien ni kita ada karbon, oksigen, hidrogen. Kita ada nitrogen, potasium, kalsium, magnesium, fosforus, sulfur. Jadi itu yang melibatkan makronutrien. Jadi yang manakah makronutrien? Jadi jawapannya adalah 1 dan 4 yang melibatkan magnesium dan kalsium. Ada tak magnesium? Ni magnesium, kalsium. Dia adalah makronutrien. Makro tu diperlukan dalam kuantiti yang besar lah berbanding dengan mikro. Ini yang payah sekali lah nak ingat. Cikgu pun tak ingat lah ya. Involve in protein synthesis lah, cofactor for some enzyme lah, protein synthesis disrupted lah. Tak tahulah ya. Kalau kamu ingatan kamu tu baguslah kalau kamu boleh ingat satu persatu ya. Tak ingat tak apalah. Dengan kita harap soalan lain lah yang membantu untuk dapat markah. Okey, antara yang berikut yang manakah kesan kekurangan nutrien? Dia bila sebut tentang kesan kekurangan, dia kurang lah. Kurang diambil daripada diet dia, daripada makanan yang dia makan setiap hari. Jadi obesity ni bukan kurang lah, ni berlebih. Diabetes kencing manis pun dia lebih gula. Gula ni kadang-kadang bukan daripada minuman pun, datang daripada nasi, daripada karbohidrat. Okay? Aterosklerosis pun daripada makanan juga. Kemungkinan lebih kolesterol kan, lipid lebih, boleh menyebabkan aterosklerosis. Riket ni kurang apa? Kurang vitamin D. Tulis bagi panjang lah ya. Kalau tanya dalam soalan tu, jangan sekali-kali tulis VIT sahaja. No lah ya. Jangan. Kamu benda yang kamu tak pasti dia singkatan digunakan secara international atau tak, jangan. Tulis bagi penuh. Yang antara singkatan yang memang cukup terkenal adalah hormon, tak ada masalah. Kalau luteinizing hormon memang boleh tulis LH sahaja. Yang ni memang digunakan ya. Secara worldwide dia dalam dunia sains ni. Soalan nombor 17. Bila nampak je kita tahu ni adalah villus. Okey. Jadi villus ni dia ada dekat ileum. Jadi ileum ni akan berlaku proses apa? Absorption, penyerapan. Jadi dua bahan yang terlibat dalam proses penyerapan ni, bahan yang terlarut dalam lipid, bahan yang terlarut dalam air. Jadi bahan terlarut lipid ni mudah sahaja, dia akan bergerak menggunakan proses simple diffusion, resapan ringkas. Tetapi kalau bahan tu dia terlarut dalam air, jadi dia akan susah nak merentas struktur epithelial ni ya. Dia akan susah nak merentas struktur epithelial. Cikgu guna epithelial kan. Boleh lah nak panggil epithelium pun boleh. Tadi kita dah bincang tentang epithelium tu. Ada kita bincang? Ada kan rasanya? Ya. Dia ada melibatkan adjektif tu lah, tak tahulah bahasa Inggeris ni ya. Okay. Cikgu rasa lagi pandai bahasa Inggeris daripada cikgu lah ya. Bukan apa, sebab kamu actively belajar tentang grammar dengan cikgu bahasa Inggeris kamu. Kamu ambil kelas bahasa Inggeris. Jadi ada belajar tentang past tense lah, past present tense lah, apa semua tu kan. Cikgu mana ada last belajar bahasa Inggeris ni waktu sekolah lah. Lepas tu mana nak belajar dah bahasa Inggeris. Baca memang baca sumber bahasa Inggeris, tapi tidaklah orang kata apa terlampau sangat kita nak tengok grammar dia tu. Kita nak faham apa maksud dia je dan gunakan ayat tu untuk kita jawab dalam exam. Tapi tidaklah kita terlalu kritikal sangat dengan bahasa Inggeris. Lecture cikgu dulu pun mana ada tulis kalau betul dia faham, bagi je markah. Tak ada lah tengok grammar ni sangat.
Jadi laktil. Laktil ni yang tadilah lipid soluble substance tu yang akan masuk ke laktil. Contohnya apa? Kita ada glycerol. Kita ada fatty acid. Kita ada vitamin A, D, E, K. Ya. Yang mana satu? Ni bukanlah. Ni bukan. Ni bukan. Jawapan dia adalah A. Jadi kena ingatlah yang ini. Yang ini cikgu ambil memang daripada buku teks. Jadi fructose ni facilitated diffusion, glucose active transport, galactose active transport, amino acid active transport. Vitamin B dengan C ni akan bergerak bersama-sama dengan air. Air akan bergerak menggunakan apa? Osmosis. Okey, akan bergerak osmosis, dia akan masuk ke kapilari darah. Kalau lipid soluble substance ni dia akan mudah merentas melalui simple diffusion saja. Masuk ke epithelial. Okey, masuk ke epithelial. Ini tak ada dah. Ini antara topik yang tak ada lagi dalam KSSM. Jadi tak perlulah cikgu nak pergi masuk yang ini ya. Hopefully tak ada lah dalam trial kamu. Kalau ada macam tak logik jugalah. Dalam silibus tak ada. Tiba-tiba takkan dia nak tanya soalan yang tak ada dalam silibus. Yang cikgu-cikgu kat sekolah pun tak mengajar. Ini rodensia lah. Okay, roden. Yang melibatkan tikus ke arnab ke. Soalan nombor 19. Maklumat berikut adalah tentang asid amino. Excess acid amino cannot be stored in the body, are broken down into the liver through process K. Okay, proses K ni mesti deamination. Proses pecahkan amino acid ni menjadi urea ke, amonia ke, dan dia akan dibuang menjadi air kencing lah. Okay, proses deamination. Absorption ni berlaku di usus kecil dan di usus besar. Usus besar ni banyak penyerapan air. Okay. Defecation ni dia akan berlaku sepanjang large intestine. Assimilation ni adalah penggunaan bahan-bahan yang dihasilkan daripada proses pencernaan. Contohnya cellular respiration. Dia akan gunakan glukosa pecah jadi ATP. Soalan nombor 20. Ini mesti melibatkan vitamin C. Cikgu punya soalan waktu SPM dulu ditanya vitamin C lah. Waktu cikgu SPM dulu kertas 3 tanya vitamin C. Cikgu pun tak ingat lah cikgu boleh jawab ke tidak. Apa benda cikgu mau apa ke tak. Tapi cikgu dapat A jugalah ya. Dapat A juga subjek biologi ni. Sebab itulah masuk matrikulasi, ambil sains hayat, belajar biologi lagi lah. Tapi malangnya cikgu kena belajar kimia juga. Kimia ni teruk sikit lah. SPM dapat B saja. Lepas tu cikgu sambung buat degree education biology lah. Pendidikan biologi. Sebab itulah orang kata apa, minat jadi cikgu lah. Okey, dia akan gunakan 1 ml. Kemudian orange juice yang digunakan adalah melibatkan 2.5 ml. Jadi sekarang ni nak cerita tentang konten kandungan vitamin C di dalam jus. Jadi macam mana kita nak kira? Mudah saja. Volume of 0.1% ascorbic acid bahagi dengan volume of fruit juice. Jadi kita guna berapa? Kita guna 1 ml bahagi dengan 2.5. Jadi bila kita bahagi, bawa kosong belakang, dapat 10 macam itulah. Okey. Terus cikgu dapat 0.4 ni. 0.4. Ya, 0.4. Jadi jawapan dia adalah BB. Soalan nombor 21. What is the pathway of carbon dioxide when it leave the lung? Okay, when it leave the lung. Yang ni pun sebenarnya tak ada cikgu rasa dalam kamu punya silibus. Okay. Jadi macam mana nak lukis tu? Ada lagi tak? Okay. Kita ada alveolus kan? Alveolus. Kemudian dia ada 3 sebenarnya cabang dia. Dia ada yang pertama kita panggil sebagai bronchiole. Kemudian dia akan bergerak ke bronchus. Bronchus ni ada primary, secondary, tertiary bronchus kalau tak salah cikgu ya. Kemudian daripada bronchus
dia akan masuk ke trakea di sini. Kemudian trakea dia akan lalu dekat larynx. Kemudian dia akan lalu di pharynx. Pharynx sama ada dia keluar melalui mulut, oral cavity, ataupun melalui nasal cavity. Dan nostril lah. Nostril. Jawapan dia adalah B. Soalan nombor 22. Rajah 17 menunjukkan keratan melalui alveolus. Jadi ada udara yang masuk kan, oksigen lah. Oksigen ni kita nak sebut tentang kepekatan oksigen, kita sebut partial pressure. Higher partial pressure. Tekanan separa oksigen, tekanan separa karbon dioksida. Kalau air kita sebut sebagai water potential, keupayaan air. Nampak tak dia guna tekanan separa kan? Karbon dioksida, dP dan Q. Jadi dP dan Q. Jadi dia masuk kat sini. Masuk kat sini, Q mestilah tinggi. Karbon dioksida kan? Karbon dioksida tinggi. Kemudian dia akan masuk di sini. Q rendah. Show partial pressure of correctly. Okey. Q dekat sini, mungkinlah kat sini dia dah keluar karbon dioksida kot. Okey, keluar karbon dioksida, oksigen masuk. Jadi oksigen tinggi lah dekat dalam ni, oksigen tinggi. Karbon dioksida tinggi. Okey. Jadi yang menyebabkan karbon dioksida. Karbon dioksida tinggi pula, karbon dioksida rendah lah, dia dah keluar. Dia dah keluar kan, dia dah keluar karbon dioksida, jadi rendah lah. Oksigen tinggi. Oksigen tinggi pula. Karbon dioksida tinggi. Pening lah cikgu ni pun. Okey, sebab apa? Sekali lagi. Jadi karbon dioksida, dia keluar, dia masuk kat sini. Keluar, dia masuk. Daripada kapilari darah tu, dia keluar, dia masuk ke P. Jadi bila dia dah keluar, jadi menyebabkan karbon dioksida tu rendah. Jadi karbon dioksida dah masuk ke dalam ni, dah banyak karbon dioksida, P ni akan tinggi lah karbon dioksida. Itulah sebab jawapan dia adalah A. Ya. Ni adalah dia punya detail dia. Kata apa dalam nota cikgu lah. Soalan nombor 23. Persamaan di bawah menunjukkan respirasi aerob. Apakah yang diwakili oleh P dengan Q? Jadi yang ni mesti oksigen lah, nama pun aerob kan. Mesti oksigen, yang ni mesti karbon dioksida. Jawapannya adalah D. Rajah 18 menunjukkan hubungan antara proses respirasi dengan fotosintesis. Jadi fotosintesis akan hasilkan apa? Akan hasilkan glukos. Glukos akan digunakan oleh respirasi. Akan hasilkan ATP. ATP akan digunakan untuk proses fotosintesis. ATP ni energi lah. Glukos, ATP. Y dengan X kan? Jawapannya D. Rajah 19 menunjukkan graf kadar pengambilan oksigen oleh otak dan kadar keperluan oksigen seseorang yang melakukan senaman fizikal yang cergas. Ini apa ini? Ini hutang oksigen. Oksigen debt. Ya. How does a person overcome the problem in the shaded area? Jadi bila hutang oksigen, oksigen tak cukup. Jadi bila oksigen tak cukup, dia kena ambil oksigen dengan kadar yang berkualiti lah. Dengan kadar yang berkualiti supaya nanti pengambilan oksigen tu berlaku pada tahap yang maksimum. Pastinya bukan drink water lah. Drink water mana boleh membekalkan oksigen. Kita bukan ikan yang ada lamela, yang ada insang. Nak kata apa? Air tu lalu dekat insang tu, kemudian insang tu akan ada kapilari darah yang akan bergerak secara bertentangan untuk ambil oksigen. Tak. Kemudian taking bath immediately. Apa kaitan mandi dengan ambil oksigen ni? Ya, bernafas cukup lah. Nak pergi mandi buat apa?
continuously exercise. Lagi tambah exercise lagi. Jadi dia tak membantu dalam nak membayar hutang oksigen ni. Hutang oksigen nak dibayar macam mana? Bekalkan lebih oksigen. Jadi oksigen yang dah berhutang tu tambah dengan oksigen lagi, tambah dengan oksigen lagi, dia akan hilanglah hutang dia tu. Hilang hutang dia tu. Jadi take a deep and rapid breath. Soalan nombor 26. Antara yang berikut, yang manakah faktor biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem? Banyak kali dah kita tengok soalan ni kan. Banyak kali tengok soalan ni, abiotik dengan biotik. Biotik tu benda hidup. Hidup. Abiotik ni tak hidup. Okey? Jadi biotik, fish betul lah, bird betul. Humidity salah. Kemudian abiotik, salah lah. Plant ni benda hidup. Jadi confirm jawapan dia adalah B. Rajah 20 menunjukkan satu rantai makanan dalam satu ekosistem. Jadi ini producer lah, pengeluar. Jadi ini adalah primary consumer. Yang ini jadi secondary consumer. Tulis pun tak kena dah cikgu ni. Apakah yang berlaku pada bilangan tumbuhan hijau dan haiwan karnivor jika wabak penyakit menyebabkan bilangan haiwan herbivor kurang? Jadi bila haiwan herbivor kurang, produser ni akan bertambah. Sebab apa? Tidak ada orang makan produser. Tapi untuk yang helang ni, yang karnivor ni, yang makan primary consumer, bilangan dia akan berkurang. Sebab apa? Dia tidak ada makanan lagi. Okey? Jawapan dia apa? Jadi producer green plant ni akan increase, karnivor akan decrease. Mudah soalan dia kan? Kemudian kita ada calculate density of the plant. Cuba kita tambah satu-satu ya. Cikgu guna kalkulator lah. Malas nak buka kalkulator ni. Tapi tak tekan kalkulator takut salah. Kamu tak payahlah congak ya. Kamu tekan je kalkulator ada. Tambah 15. 51. Jadi 51 bahagi dengan ada berapa kuadrat? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kuadrat. Sepatutnya kena darab dengan area ya. Tapi area tu 1 darab 1 dapat 1 lah. Dapat 5.1. Jawapan dia B. Tapeworm. Tapeworm ni parasit. Confirm jawapannya. Ni. Jadi interaction ini melibatkan interaction. Banyak kali dah diulang dengan kamu. Jadi kalau nutrition, kita ada dua jenis nutrition, autotrophic dengan heterotrophic. Autotrophic itu hasilkan makanan dia sendiri. Jadi sama ada dia autotroph pula dah. Photoautotroph yang dia melibatkan penggunaan cahaya untuk hasilkan dia punya makanan. Kemudian ataupun chemoautotroph. Untuk heterotroph pula, dia ada saprotrophic, holozoid dengan parasitik. Kemudian interaction among organism, dia ada jenis competition, persaingan, ada melibatkan predation, ada melibatkan saprophytism, ada melibatkan symbiosis. Symbiosis ni adalah organisma tu, dua spesies yang berbeza, duduk pada satu tempat yang sama. Dan dia akan berinteraksi lah, dia berinteraksi. Jadi interaksi dia sama macam mana? Sama ada dia mutualism. Dua-dua dapat kebaikan daripada interaksi dia, daripada interaction dia. Commensalism, satu baik, satu tak dapat apa-apa. Kemudian parasitism ni tahulah ya. Jadi jawapan dia adalah parasitism. Soalan nombor 30. Bad habit. Ali like to burn leaf and dry branch in his yard every day. Okay. Thermal pollution salah lah. Pencemaran terma ni selalunya dihasilkan oleh kilang-kilang yang besar lah ya. Jadi kadang-kadang dia gunakan air untuk sejukkan mesin-mesin, enjin-enjin dia, dan ini akan menyebabkan pencemaran terma. Jadi sungai ke kolam ke yang diambil air itu akan mengalami kenaikan suhu dan pastinya akan mematikan semua tumbuhan dan haiwan akuatik yang ada dekat tempat yang berair tu. Eutrofikasi melibatkan penggunaan baja yang berlebihan
yang bila hujan baja tu akan masuk ke dalam sungai dan akan menyebabkan alga bloom, pertambahan populasi alga. Penipisan lapisan ozon ni selalu disebabkan oleh CFC, chlorofluorokarbon, penipisan lapisan ozon. Dan paling tepat sekali greenhouse effect lah, sebab pembakaran akan hasilkan carbon dioxide, ya. Carbon dioxide dia adalah gas rumah hijau lah, gas rumah hijau. Cuba cari, ya, apa lagi gas rumah hijau selain daripada carbon dioxide. Apa lagi? Tolong carikan maklumat tu supaya nanti kamu ingat, tulislah dalam tu, ya. Seterusnya kita ada soalan 31. Rajah 21 menunjukkan peningkatan kepekatan gas karbon dioksida dalam udara daripada tahun 51 sehingga 96. Nampak tak ada peningkatan daripada satu tahun ke satu tahun? Maksudnya tahun 2020 ni ke atas ni lagi lah, ya. Jadi nampak carbon dioxide ni dia boleh menyebabkan peningkatan suhu bumi. Sebab apa? Dia adalah greenhouse gases yang boleh memerangkap haba dan menyebabkan haba tu tak pergi ke mana-mana. Global warming. Jadi panaslah, ya. Okey, 32. Jadi 32 ni dia merujuk kepada yang ni sel darah putih, white blood cell. White blood cell. Yang ni adalah platelet. Macam mana, ya, platelet? Ada tak cikgu tukis tak? Ni platelet. Ni, okey. Situ. Kemudian yang ini mudahlah. Dia bentuk dia bulat ni, limfosit. Limfosit ni hasilkan antibody. Monosit ni menjalankan proses fagositosis. Dia macam kidney, macam kacang, ya, bentuk kacang. Apakah T dengan U represent? T dia tunjuk yang ini. Okey. Yang ni kemungkinan adalah neutrophil. Kenapa dia neutrophil? Kenapa dia neutrophil? Sebab neutrophil dalam agranulocyte. Dia dalam agranulocyte. Agranulocyte pula dalam granulocyte. Bila dah banyak sangat cakap ni kan, lebih daripada sejam ni, tak tahulah. Lenguh pula mulut cakap banyak. Jadi dia neutrophil. Neutrophil ni jalankan fagositosis. Eosinophil, basophil. Macam mana kita nak tahu dia granulocyte? Dia ada granul. Okey, dia ada granul pada dia punya cytoplasm dia. Jadi dia akan jalankan proses fagositosis. Tetapi yang produce antibody ni adalah apa? Limfosit lah. Produce antibody adalah limfosit. Carry out phagocytosis samalah neutrophil. Ataupun boleh jadi juga monocyte. Monocyte pun boleh jalankan proses phagocytosis. Involved in blood clotting ni mesti platelet. Jawapan dia mesti C lah. Ya. Apabila satu suntikan anti-serum diberikan kepada seseorang individu, badannya memperoleh keimunan serta-merta. Apakah jenis keimunan yang diperoleh oleh individu tersebut? Jadi kita ada dua jenis keimunan, active immunity dan passive immunity. Active immunity ni kita paksa tubuh badan kita hasilkan antibody kita sendiri tanpa kita bergantung kepada ubatan daripada luar, tanpa bergantung pada doktor ke apa ke, tapi tubuh badan kita hasilkan antibiotik dia sendiri. Jadi dia paksa tu limfosit tu untuk hasilkan antibody. Itu aktif kita panggil. Sama ada kita dapat secara natural ataupun kita dapat daripada artificial. Natural tu dia dapat daripada mana? Daripada jangkitan. Kita kena sesuatu penyakit menyebabkan tubuh badan tu hasilkan antibody sendiri. Satu lagi melalui cucuk vaksin, vaccination. Sekarang ni bukan vaksin sajalah yang cucuk, boleh cucuk juga mRNA. Ya. Jadi dia akan menyebabkan limfosit itu ada maklumat tentang penyakit. Jadi bila dia ada maklumat tentang penyakit, dia boleh memusnahkan penyakit itu apabila penyakit itu masuk kemudian hari.
Kalau untuk pasif ni, dia masuk antibody dalam badan. Dia masuk benda yang nak lawan penyakit tu. Dia secara natural adalah susu ibu lah. Tapi bukanlah orang kata apa sepanjang masa susu ibu tu bagus ya. Dia ada masa-masa tertentu yang sangat bagus sebenarnya susu ibu dalam melawan penyakit. Ataupun datang daripada antibody ibu dia sendiri waktu dalam kandungan. Boleh jadi juga. Kemudian untuk yang artificial, untuk natural, kita ada natural, kita untuk artificial, kita ada cucuk anti-serum ni, nampak? Anti-serum injection. Ada pun anti-tetanus, anti-rabies, anti-serum. Jadi yang ini artificial passive immunity. Artificial passive immunity. Ini graf ni cikgu tak nak tunjuk lah. Cikgu ada buat video nanti kamu pergi tengok untuk yang melibatkan graf tersebut ya, melibatkan graf tersebut. Seterusnya kita ada soalan nombor 34. Tindakan kapilari ialah suatu daya yang membolehkan air diangkut di sepanjang xilem. Antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan tindakan kapilari? Jadi tindakan kapilari dia ada cohesion dengan adhesion. Cohesion ni dia punya daya tu antara air dengan air. Adhesion ni dia melibatkan air dengan dinding xilem tu. Ini jawapan dia A lah. Yang tengah-tengah apa? Tengah-tengah xilem. Yang luar adalah phloem. Okey, yang tengah-tengah xilem. Yang luar adalah phloem. Ini selalu akar lah kan. Yang ni batang. Iosin. Iosin ni air lah. Air ni akan diangkut melalui xilem. Jawapan ni adalah P dan S. Diangkut oleh xilem. 36. Jadi apakah fungsi bahagian Z? Bahagian Z ni dia akan menyokong, dia akan memperkuatkan struktur itu sebab dia adalah tapak utama. Sebab tu semakin ke bawah dia, bahagian sentrum, dipanggil sentrum ni akan semakin besar. Sebab apa? Sebab dia nak menyokong vertebra-vertebra yang bahagian atas. Okey? Tu nampak tak? Provide support and absorb vibration. Nak tak nak kena ingat lah, banyak ya. Biologi nak kena ingat. Ni cikgu tak masuk lagi bab yang ini. Nanti cikgu nak buat video ni. Tak sempat-sempat lah. Banyak benda nak kena uruskan. Sebab tu lah tak boleh buka sangat Facebook ke social media yang lain. Kan cikgu tak update pun kat Instagram ke kat Facebook ke. Duk sibuk dengan macam-macam perkara dalam hidup ni. Darjah 35 menunjukkan kaki yang diluruskan. Okey. Jadi kalau nak luruskan kaki, quadriceps femoris ni kena mengendur, bicep femoris ni kena mengecut. Okey, nak luruskan kaki. Kalau bahagian tangan tu macam mana? Saya tak tangan cikgu lagi. Bahagian tangan dia ada bahagian yang atas kan? Atas, bawah. Atas ni adalah bawah adalah tricep, atas adalah bicep. Jadi kalau bicep ni kecut, dia akan membengkokkan tangan. Dia tricep ni mestilah kendur. Ya. Boleh ya. Jadi ini ingatan sajalah. Bicep bahagian atas, tricep bahagian bawah. Cikgu waktu belajar selalu tukar yang ini. Ya. Jadi bila dah mengajar ni selalu sebut, kita ingatlah. Di bicep ni bahagian atas, tricep bahagian bawah. Jadi nak bengkokkan tangan tu, bicep tu kena kecut, tricep mesti kendur lah. Bahasa Inggeris kita tak panggil kendur, kita panggil relax. Jadi kalau kita nak luruskan tangan, tricep ni mesti kecut. Tricep ni mesti kecut. Soalan nombor 38. Jadi melibatkan endokrin. Endokrin banyak lah ya. Ada melibatkan hypothalamus, posterior pituitary, anterior pituitary, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, ovari. Semua tu ada hormon-hormon yang dirembeskan. Dan kamu nak kena faham tentang hormon tu, apa fungsi dia kepada tubuh badan. Kena labelkan lah. Jadi yang ini kemungkinan adalah
kelenjar pituitary ataupun hypothalamus. Yang ni mesti thyroid gland lah. Dalam exam tak boleh guna ya singkatan bagi organ-organ adrenal gland pula, bagi endocrine gland ni tak boleh guna singkatan. Cikgu guna singkatan ni sebab ni sajalah. Ni ada ovari. Adrenaline ni confirm adrenal gland. S. Ni kalau nak pergi satu persatu ni mau lagi 1 jam kau kan, tambah mampulah kan. Kamu pun apabila panjang sangat video kan. Kemudian ini melibatkan pengambilan makanan masin, a lot of salty food. Jadi bila a lot of salty food, dia akan ambil air, dia akan berlaku penyerapan semula air supaya nanti garam tu tak terlalu pekat sangat di dalam darah. Okey, jadi air kencing tu akan kurang air lah dan akan lebih garam. Disebab apa? Ada buang garam dalam proses urine formation tu ya. Jadi kalau too much water, sekarang ni bukan too much water. Water ni perlu diabsorb. Water ni perlu diambil. Jadi blood osmotic pressure dia tak akan drop, dia akan increase. Dia akan high normal range, daripada keadaan yang biasa. Menyebabkan osmoreceptor ni akan more stimulate. Dia akan lebih stimulate dia, rangsangan dia. Kemudian kelenjar pituitary pula akan lebih stimulate dia. Dia akan hasilkan lebih banyak ADH. Okey, antidiuretic hormon, tak salah cikgu ya, antidiuretic hormon. Betul tak antidiuretic? ADH kat mana? Ni, ADH, antidiuretic hormon. Dia akan pergi ke kidney buah pinggang. Sebab apa? Sebab dia dihasilkan oleh kelenjar pituitary. Kemudian dia akan menyebabkan wall of distal convoluted tubule collecting dark, more permeable to water. Bila dia more permeable to water, air akan diserap lebih banyak. Jadi bila air diserap lebih banyak, air kencing tu akan jadi bertambah pekat. Dan bila bertambah pekat, garam pun mestilah lebih banyak ya. Garam pun lebih banyak. Jadi less concentrated urine. Jadi dia akan ada high concentrated urine. Urine tu akan bertambah pekat. Urine tu akan dalam kuantiti yang sedikit. Dia terbalik sebab kawan ni makan makanan yang masin. Jadi osmotic pressure of the blood will be low. Salah lah. Dia terbalik. Dia sepatutnya kena tinggi. Sebab yang ini dia melibatkan air banyak. Sekarang ni dia bukan nak buang air, dia nak absorb air. Okey, salah. Kidney tubule become less permeable. Salah jugalah. Kidney permeable become more permeable. Sebab ada banyak ADH. Ada banyak ADH. Jadi more ADH secreted, urine will be concentrated. 3 dan 4. Hopefully kamu boleh faham yang itulah ya. Rajah 27 menunjukkan satu penyakit yang berkait dengan ketidakseimbangan hormon. Jadi nampak pun tahulah yang melibatkan thyroid gland lah. Soalan 41. Rajah 28 menunjukkan sebahagian yang terlibat dalam tindakan refleks. Antara berikut yang manakah urutan yang betul bagi tindakan di atas? Bermula dengan Q lah. Q yang mula-mula kan, sensory receptor Q nombor 1. Lepas tu Q akan bergerak ke R. Dia bukan kat P dulu ya. P tu dia kemudian dia bergerak ke R. Kemudian R akan masuk ke S. S akan bergerak ke P, Q R S P. Senang je. Nah ni. Ini bukan motor neuron ni. Yang ni sensory neuron. Sini motor neuron. Baliklah cikgu tu. Kemudian peringkat-peringkat berikut berlaku semasa spermatogenesis. Jadi spermatogenesis kena ingatlah. Primordial germ cell, berlaku mitosis, menjadi spermatogonium. Spermatogonium dia jadi primary spermatocyte.
primary spermatocyte nanti berlaku meiosis 1, dia jadi secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte jadi spermatid. Spermatid jadi sperm. Jadi di sini ni dia masih lagi keadaan dia diploid. Bila dia masuk je meiosis 1 baru dia jadi haploid. Nampak tak? Kamu kena ingat dalam minda kamu meiosis 1 yang menyebabkan daripada diploid dia jadi haploid. Okey? Daripada diploid dia jadi haploid. Apa dia nak ni? At which stage chromosome to become haploid? Secondary spermatocyte. Kenapa cikgu tak tulis jawapan? Okey. Okey, ada. Rajah 29 menunjukkan ketebalan dinding endometrium dalam satu kitar haid. Ovulasi kat sini hari ke-14. Antara berikut yang manakah menunjukkan aras rembesan hormon progesteron yang betul. Jadi kalau kita tengok sini progesteron macam mana dia punya ni warna purple ni, dia rendah, tapi dekat hujung-hujung tu dia tinggi. Rendah sampailah hari yang ke-14 ni. Okey, hari yang ke-14 tu. Correct. Secretion of hormone. Cikgu main pindah dia Sat. Ini cikgu ambil daripada buku teks ya. Bukan ambil buku teks, cikgu buat sendiri lah. Jadi tak turun langsung. Salah lah. Jadi hari ke-7 tinggi. Jadi turun dia tinggi hari awal-awal. Mana ada tinggi awal-awal? Jawapan yang paling tepat sekali adalah B. Mudah je kan. Tengok daripada graf tu pun boleh tahulah. Sebab tu kamu lah yang nak belajar, bukan nak ambil exam biology ni, kena ingat tentang graf tu. Nak ingat macam mana tu, kamu usahakanlah macam mana kamu nak bagi ingat. Cikgu pun tak ada come out dengan anything yang boleh nak membantu kamu dalam ingatan. Sekadar nak terang bagi faham sahaja. Nak bagi ingat tu kamu kena usaha sendirilah. Mungkin ada cikgu-cikgu lain yang boleh membantu dalam ingatan tu. Baguslah kamu bolehlah dengar dia punya pengajaran dia ya. Tak ada masalah. Manakah antara berikut yang betul? Jadi ini adalah melibatkan identical twin. Identical twin. Both girl atau both boys. Sebab apa? Dia datang daripada satu zigot yang sama. Kalau yang fraternal twin tu dia ada dua ovum, dia masuk. Ataupun dia satu ovum ada dua sperm masuk. Ya. Identical twin, kedua-dua perempuan atau lelaki. Dia mesti sama dia punya genetik, dia tak boleh beza. Untuk fraternal twin dia boleh berbeza. Dia tak boleh lah one girl one boy tiba identical twin. Okay, non-identical pun salah. 45. Encik Luffy dan isterinya telah mempunyai 6 orang anak dan tidak berhajat mempunyai lagi. Manakala Encik Indra mempunyai bilangan sperma yang rendah, merancang bersama isteri untuk mempunyai anak. Jadi ini artificial reproductive technology lah. Jadi seorang tak nak ada anak sebab dah ramai, seorang lagi nak ada anak sebab tak ada anak lagi. Jadi antara yang boleh dilakukan oleh Encik Luffy ni adalah vasectomy. Dia akan potong bahagian vas deferens. Ligation ni dia akan potong atau ikat lah. Dia akan ikat bahagian tube fallopian. In vitro fertilization ni dia untuk membantu persenyawaan. Jadi ini untuk bantu dapat anak. Bantu dapat anak. Sperm bank ni untuk bantu dapat anak. Jadi salah lah. B dengan C salah. Sebab Encik Luffy ni dia dah ada 6 orang anak. Ligation salah juga. Ligation untuk perempuan. Untuk vasectomy ni lah untuk lelaki. Ligation ni dah ikat ke bahagian tube fallopian. Ini vas deferens. Vas deferens betul ke dalam cikgu takut guna istilah lain buku teks kamu. Ya. Jadi jawapan dia adalah D. Soalan nombor 31. Which of the following is effect of the flower if cut at X? Takkan boleh berlaku persenyawaan. Sebab apa? Sebab dekat stigma ni
stigma ni, dia akan jatuh pollen grain. Bila pollen grain tak boleh jatuh dekat stigma, dia tak akan dapat membentuk pollen tube. Jadi gamet jantan tu tak boleh nak masuk nanti. Generative nucleus dengan tube nucleus tu tak boleh nak masuk. Jadi the ovule fail to produce embryo sac. The ovule fail to produce embryo sac. The fruit will not develop. Okay. Betul lah kot. Ya. Cikgu nak terang lebih lanjut pun cikgu tak apa nak pastilah yang ini. The ovule fail to produce embryo sac. Ovule gagal menghasilkan pundi embryo. Kenapa gagal nak hasilkan pundi embryo pula? Okey, nanti boleh tanya lah cikgu kamu, cikgu pun tak pastilah yang ni. Ini Down syndrome. Tengok muka pun tahu Down syndrome, dia akan lebih kromosom. Tak boleh ni, bukan ni, salah. Ni Down syndrome, dia mesti lebih kromosom. Dia lelaki. Jadi lelaki dia mesti XY. Jawapan dia C. Okey. Yang atas ni cikgu tak pastilah ya. Nombor 46 ni mungkin kamu boleh bincang dengan cikgu kamu lah apa jawapan yang paling tepat sekali. Tapi bila kita potong stigma ni, bila potong stigma, maksudnya tak boleh ada nanti persenyawaan tak boleh nak berlaku. Persenyawaan tak boleh nak berlaku. Jadi dia tidak akan ada, biji benih tidak akan berlaku. Tidak ada lah biji benih. Kemudian yang ini adalah nitrogenous base. Nitrogenous base. Jadi nitrogenous base, ini pun cikgu dah pernah terang tentang DNA molekul ni. Jadi yang ini adalah phosphate group. Ini adalah pentose sugar. Ini adalah nitrogenous base. Dia boleh sama ada A dengan T, C dengan G. G dengan C kan. C dengan A salah lah. Sebab C dengan G saja. T mesti dengan A salah juga. A dengan G salah juga. Sepatutnya C dengan G. Jawapan paling tepat sekali adalah C. Kariotip bagi seorang individu. Ini apa yang tak kena. Jadi showing the number in the gamete produced by individual. Jadi bilangan kromosom pada gamet yang dihasilkan oleh individu. Ini perempuan ya. Perempuan. Sebab apa? Sebab nombor 23 ni sama. Kalau lelaki, kalau dia XY, dia mesti beza antara, dia mesti ada beza antara satu kromosom dengan kromosom yang lain, ada beza. Jadi bila ada beza, maksudnya dia XY. Kalau dia sama, dia adalah XX. Dia perempuan. Jadi gamet dia macam mana nanti? Gamet dia akan jadi 22 tambah X. Dia akan jadi 23 lah nanti. Okey. Jawapan dia adalah B. Allele for T dominant, allele for dwarf T in P plant. Antara kacuk yang menghasilkan tumbuhan tinggi satu, tumbuhan satu tinggi satu kedir. Satu tinggi satu kedir. Cuba buat satu-satu. Ya. T besar, darab T besar, T besar. Dia akan jadi T. Kacuk dia jadi T besar. Salah lah. Tak ada, kedir tak ada. Cuba kita buat yang ini. T kecil, darab T kecil. Yang ni dia akan jadi T besar. T kecil, yang turun satu saja. Tak boleh bersenyawa dengan yang ini ya. Cikgu dah ulang banyak kali dah yang ini. Cikgu tak nak cerita dah lah. T besar, T kecil. Jadi dia hasilkan satu nisbah satu. Satu tinggi, satu rendah. Sepatutnya jawapan dia, yang ini ada kemungkinan jawapan. Tapi tak apa, kita tengok yang ini. T besar, T kecil, darab T besar, T kecil. T besar, T kecil, T besar, T kecil.
Kita cross ni kena bulat ya, gamet kena bulat. Cikgu kalau tak buat ni nanti kamu ikut-ikut cikgu kata, cikgu tak buat tak apa. T besar, T besar. T besar, T kecil. T besar, T kecil. T kecil, T kecil. Jadi apa kita punya ni? Kita ada tinggi, kita ada rendah atau kerdil. Tinggi ada berapa? 1, 2, 3. Ratio dia 3. Rendah ada 1. Salah lah. Dia nak ratio 1, 1. 1, 1. Yang ni pun salah. Yang ni pun salah. Cuba kita tengok T kecil, T kecil, T kecil, T kecil ni. Turun untuk jadi gamet dia 1, 1. Sebab sama kan. Jadi semua adalah kerdil. Dia mana datang tinggi. Jadi nak tak nak mesti jawapan dia mesti C. Dia bukan D. Cikgu tak tahu lah kenapa jawapan dia D, ataupun cikgu yang salah tengok dekat dia punya jawapan. Okey. Habislah untuk tajuk pula untuk paper trial Melaka. Okey, paper trial untuk Melaka. Last paper cikgu akan terang kepada kamu adalah Selangor.